والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini kita sambung bab idgham. Ustazah, Ya, saya. Ke surat 249 huruf lam pada lafaz Oh, belum jalalah lagi. belum. Betul tu. Huruf lam pada lafaz jalalah. Sikit je lagi kan. Lepas tu idgham. Okey. Huruf lam pada lafaz jalalah. Kita dah habis huruf ra. Huruf ra lah banyak sikit. Ra tebal, ra nipis. Lepas tu hari ni insya-Allah huruf lam pada lafaz jalalah, iaitu pada kalimah Allah. Okey. Lam ini huruf istifal. Okey, pada asalnya lam ini huruf istifal, huruf yang rendah, huruf yang pangkal lidah turun ketika kita menyebutnya. Okey, tapi khusus untuk lam pada lafaz jalalah, dia akan dibaca secara tebal ataupun nipis mengikut keadaan. Okey, dia mengikut keadaan. Okey, jadi bilakah huruf lam pada lafaz jalalah dibaca dengan tebal? Bila baris atas. Bila baris atas dah. Bila sebelumnya. Okey, baris. bila baris sebelumnya berbaris atas saja ke? Dan dhammah. Dan dhammah. Atas dan depan. Fathah dan dhammah. Rasulah, Rasulallah. Ataupun Rasulullah. Dia tak jadi Rasulallah, Rasulullah. Kalau nipis dia jadi lallah, lullah. Tapi kerana tebalnya lafaz jalalah, kerana baris sebelumnya fathah ataupun dhammah, maka dia jadi lallah, lullah. Okey. Jangan lallah, lallah. Itu dah macam tebal tapi tak cukup tebal. Lallah, lallah, kita angkat dah. Okey, lallah. Okey, lullah. Tebalkan. Okey, angkat pangkal lidah. Tebal kerana kita angkat pangkal lidah. Kita tak munculkan bibir. Perkataan Allah langsung tak guna bibir. Okey, langsung tidak menggunakan bibir. Okey. Okey, jadi kalau sebelumnya berbaris bawah, barulah kita baca dengan nipis. Rasulillah, lillah, bismillah. Okey. Mudahlah, untuk lam mudah. Untuk ra yang banyak sikit. Okay. Huruf alif mat yang kelima ya. Huruf alif mat. Alif mat. Tebal nipis bacaan huruf alif mat bergantung kepada bacaan huruf sebelumnya. Jika huruf alif mat itu sebelumnya adalah huruf tebal, maka alif itu pun tebal. Okey, kalau huruf sebelumnya nipis, maka alif itu pun nipis. Asal alif bunyi dia. Tapi contoh bila ada kha, dia jadi kha, dia tak jadi kha gitu. Dia kha, dia ikut dengan huruf sebelum. Yang ini boleh ikut. Banyak tempat yang lain jangan duk terikut dengan tebal nipis. Yang ni kita ikut. Untuk huruf alif mat dia akan ikut. Oh. Kan?
Oh, dia bunyi dia macam seolah oh, asal dia dia tapi dia bunyi oh sebab dia ikut bunyi sebelum dia. Okey, kalau to, kalau bo. Okey, okey. Kalau qaf, qa. Dia tak jadi qa, dia tak jadi gitu. Okey. Kalau sebelum dia nipis lah ha. Dia tak jadi ho. Ma. Okey, sa. Baik. Itu tentang alif mat. Okey. Tebal dan nipis pada gunnah ikhfa. Ini lagi satu. Antara perkara yang perlu dijaga. Okey. Bacaan tebal dan nipisnya ialah dengung pada hukum ikhfa hakiki. Ini selalulah kita cakap kan. Bagaimanapun perbincangannya telah dijelaskan dalam bacaan ikhfa hakiki. Jadi kena rujuk baliklah bab nun sakinah dan tanwin. Okey. Jadi kalau nun mati jumpa huruf nipis, contoh jumpa huruf ta, maka nipislah anta. Kalau jumpa huruf tebal, contoh jumpa huruf sad, dia tak boleh bunyi dia bunyi okey, so. Okey, itu beza dia. Okey, dan kita kena tahu juga makhraj huruf selepas huruf nun sakinah ataupun tanwin tersebut. Kita ready dah. Kalau ta, ready nak pergi ta. Nampak dia dah. Ta, terus sentuh. Kalau sa, kita terus apa macam mum tu ba. Itu sa. Apa jangan tanya kan. Kalau sa lah jumpa sa. Azwajan sa. Azwajan, ready dah lidah nak keluar. Jansa, sentuh je. Jansa, jangan jang. Tu jadi tebal. Okey, kalau huruf tebal. Jumpa huruf qaf. Ming. Jumpa huruf kaf, ming. Bunyi dia berbeza. Kita kena jagalah. Okey. Baik. Jadi itulah tarqiq dan tafkhim. Ada 5 bahagian tarqiq dan ada 5 poin lah kat sini ya. Tafkhim dan tarqiq. Sasa. Okay. 5 poin ini adalah pada yang pertama. Tengok balik. Yang pertama adalah huruf istifal yang sentiasa dibaca nipis. Okay. Jadi yang kedua adalah huruf isti'la yang sentiasa dibaca tebal. Kemudian huruf ra nipis tebal atau nipis dan tebal. Kemudian huruf lam pada lafaz jalalah. Yang kelima adalah huruf alif mat. Yang kelima adalah huruf alif mat. Okey, kita tengok table tu. Muka surat 251. Boleh buat ulang kaji balik. Tarqiq dan tafkhim. Tarqiq dan tafkhim. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama yang belah kiri, huruf istifal. Itu yang kita belajar yang pertama sekali. Huruf-huruf yang sentiasa dinipiskan. Okey. Disenaraikan di situ huruf-huruf nipis. Wa la wal yatalattaf wa 'ala Allah. Okey, pada a'udzu nipis wal yatalattaf ada satu huruf tebal lah tapi dia fokus nipis tu pada tempat yang lain lah. Okey, wa 'ala Allah wa 'ala la nipis. Allah tebal, la nipis. Wa 'ala la tu jangan ditebalkan. Wa 'ala Allah tak boleh. Wa 'ala la lallah la lallah. Okey. Wal yatalattaf tadi tu wal yatalat. Jangan wal yatalattaf. Jangan la tu kita jadi la. Okey. A'udzu tu fokus dia tu Jangan sebab kita tu kita nak muncung kita jadi a'udzu billah.
Tak boleh. Adik, jangan tutup. Mana dia dah? Oh, tutup ni. Sekejap, hilang pula. Soal berapa ya? 251. 251. Okey. Makhmasatin. Fokus pada ma. Ma. Nipis. Jangan moso. Dia terikut tu tak nak. Ma. Ma. Takkan berubah selamanya nipis dia tu. Ma. Okey. Al-batilu. Ba. Jangan bo. Yes, habis. Ba. Nipis. Kemudian has pula. Has tu jadi sin. Ha itu nipis. Kemudian sad. Hasal. Jangan hos. Jangan jadi hos. Okey. Haqqu. Ha nipis. Haqqu. Jangan haq. Jangan baca haq. Okey. Tulis ya. Ya. Bil Maknanya kita tanya saja yang hakku ni. Maknanya nipis tebal ke Ustazah? betul. Sad itu tebal. Tapi kenapa dia masukkan dalam sini? Dia nak suruh kita fokus pada ha. Kalau kita tengok balik yang dulu bacaan nipis tu, dia suruh kita hati-hati pada huruf istifal yang berada di sebelah huruf isti'la. Sebab tu dia bagi contoh macam ni. Jangan kita confuse pula kenapa ada huruf-huruf tebal sedangkan tajuk dia huruf istifal. Betul, dia nak cerita pasal istifal. Macam ha itu nipis. Dia nak suruh kita hati-hati jangan terikut sad tu. Sad tu tebal. Jangan jadi hos. Tak nak baca hos. Itu ha tu jadi tebal. Ho. Dia house. Tendensi nak tebal tu memang ada. Ustazah nak. Betul, sangat. Daripada awal tu tadi dia cerita tentang huruf-huruf nipis. Dia fokus pada huruf nipis yang orang selalu nak jadi tebal ni. Kalau macam bawah tu Bilqis. Sin tu nipis tau. Qi tu tebal. To tu tebal balik. Sil musta. Nampak tak? Ta tu nipis. Mustaqim. Qim tebal. Jangan mustaqim. Jangan jadi to. Toqim. Musta. Okay. Masya Allah. Sayang. Tu Umi. Okay. Kemudian huruf isti'la. Kita ulang balik sekali ni. Huruf isti'la. Huruf yang ditebalkan. Ada 5 peringkat. Kalau boleh ingat, 5 peringkat tebal. Yang pertama, huruf tebal ni, apa peringkat dia paling tebal? Bila mana huruf itu berbaris atas, selepasnya ada alif. Bo. Okay. Yang kedua, dia berbaris atas. Selepas dia tak ada alif. Taba'a. Yang ketiga, ketika dia berbaris depan, Vu. Tahap ketebalan dia kurang sikit daripada kalau dia Vo, dia ada alif. Ataupun dia Vo baris atas. Dia Vu. Okay, kemudian bila dia sukun, Yakhsha. Yang kelima, ketika dia berbaris bawah. Itulah tahap ketebalan paling kurang. Tapi dia tetap tebal. Ihdinasi. Tak boleh ihdinasi. Itu jadi sin terus. Jadi tukar huruf terus. Dia tetap kena tebal. Supaya nak bezakan dengan huruf istifal. Okay, itu isti'la. Kemudian kita dah masuk bab ra. Ra ketika nipis. Ra tebal. Ra yang tebal dan nipis. Okay, ra nipis ada 4 keadaan. Iaitu ra baris bawah. Apa contoh dia birra? Contoh dia salah tu. Ra baris bawah. Birra bukan baris bawah. Okay. Ambil ra baris bawah. Rijalun. Contoh. Adik, jangan conting.
Kemudian yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah. Fir'aun. Kemudian ra yang ketika waqaf, ada dua ra ketika waqaf. Nombor 3, ra yang waqaf sebelumnya huruf ya, ya mat atau ya lin. Contoh ini adalah ya apa? Basir. Dia bagi contoh basir. Jadi ini ya mat atau ya lin? Ya, Mat. Ya mat. Boleh tambah contoh untuk ya lin. Contoh ya lin. Khair. Apa contoh? Betul. Khair. Khair. Betul. Khair. Boleh tulis contoh. Takut kita keliru. Contoh dia bagi satu. Dia sebut dua benda. Oh, nak. Okey. Kemudian ra waqaf sebelumnya sukun dan sebelum sukun itu baris bawah. Sihr. Ra yang diwaqafkan sebelumnya sukun. Sebelum sukun itu adalah kasrah baris bawah. Ada yang kena tambah-tambah sikit ya. Betul sikit. Kemudian ra tebal. Ra tafkhim. Ada 6 keadaan. Yang pertama ketika ra itu berbaris atas ra. Kita tak baca ra. Ataupun kalau ra itu, yang kedua ra itu sukun sebelum dia baris atas ataupun baris depan. Murjauna Maryam. Ni ulang kaji ya. Kemudian yang ketiga, ra yang mana kita berhenti, kita waqaf sebelumnya berbaris atas ataupun dhammah. Anharu. Haru. Okey, ataupun sudur. Anhar. Ra tu mati jadi dia tebal sebelum dia baris atas. Sudur sebelum dia baris depan. Ra waqaf sebelumnya sukun, tapi sebelum sukun itu baris atas ataupun depan. Khusr wal fajr. Okey. Yang kelima, ra sebelumnya kasrah arid. Ini ada dah terangkan. Ra itu mati, tapi sebelumnya tu kasrah aridah, kasrah mendatang. Contoh limanir tada, di manakah kasrah aridah? Mana kasrah aridah? Kasrah aridah mana? Mana kasrah? Yang manakah kasrah mendatang dalam ayat ni, dalam perkataan ni? Yang manakah kasrah mendatang? Ada huruf ra tu Ustazah. Ada huruf apa kasrah mendatang? Saya tanya huruf. Ra. Ra mati. Nun. Ada siapa sebut nun? Nun itu yang ada kasrah di bawah. Kasrah itu mendatang. Kenapa dipanggil kasrah tu kasrah mendatang? Ingat tak? Asalnya sukun. Liman. Untuk siapa, bagi siapa. Man, siapa. Itulah bahasa Arab. Nak air. Man tu mati. Betul. Itu cara mudah. Kita nak ingat ada ra mati sebelum dia hamzah wasal. Ra tu kita baca tebal. Dah betul dah. Cukup dah sebenarnya. Tapi tak cukup. Tak mendalam lagi lah. Kalau ada orang tanya sebab, kita tak boleh jawab sebab hamzah wasal. Dia tak sukainan ke Ustazah? Pertemuan Apa? dua sukun. Dia pertemuan dua sukun. Jadi nanti dibaris. Dia pertemuan dua sukun sebenarnya. Tapi Quran diturunkan dah ada baris siap-siap. Pada huruf sukun yang pertama. Asal dia nun mati. Jumpa ra mati. Jadi dah ada baris. Ni. Lima ni. Jadi ra tu kita baca tebal nak menunjukkan kata baris sebelum dia tu bukan asal. Baris sebelum tu mendatang. Limanir. Tapi cara mudah adalah ra mati sebelum dia hamzah wasal. Subhanallah. Anak. Okey. Baik. Boleh? Faham ya? Mirtabu. Itu antara contoh lain. Okay. Kita boleh tengok balik dekat yang belakang ni ada. Okey, kemudian yang keenam, ra itu mati. Sebelumnya baris bawah tapi selepasnya huruf isti'la. Qir.
Po. Kenapa baca tebal? Sebab lepas dia datang po. Mirsad. Yang lain. Mirsad. Okay. Itu ra tebal. Sentiasa baca tebal. Okay. Kemudian tarqiq atau tafkhim. Tarqiq atau tafkhim. Ra pada perkataan firqin. Okay. Dan ra waqaf pada 5 perkataan. Nota ni dia mudahkan Jadi kita boleh tengok balik yang nota kat belakang. Firqin tu kalau berhenti mana yang lebih aula, mana yang lebih utama, nak nipis nak tebal. Semua ada. Tebal. Ketika waqaf elok baca tebal. Ketika wasal nipis. Okey. Semua ada. Ra waqaf pada 5 perkataan berikut. Misr. Qitr. Okey, yasr. Asr, ingat tak? Kenapa tu? Asri nuzuri asalnya ada ya. Ya yang dihazaf. Asri nuzuri. Dia. Sebab tu dia boleh baca nipis. Walaupun kalau kita tengok asri tu sin mati sebelumnya baris atas. Okey. Sayang. No. Okay. Baik. Telah halang kaji secara ringkas tentang hukum tebal dan nipis. Okey, bolehkah kita masuk? Okey. Saya Apa? nak tanya, maksudnya ra tarqiq atau takhfim ni kita boleh baca dua-dua keadaan lah ya? Cuma Boleh. dia ada aula dia. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ni baru nak bagi cekap lah bab ra ni. Cukup sekadar kita tahu yang mana yang wajib tebal, yang mana yang wajib nipis tu. Pada poin 1 dan 2 tu. Yang mana boleh tebal nipis ni tak ada masalah. Kalau dua-dua ni rasa okey sikit lah. Yang memang kena fokus memang nipis. Yang tu memang je kena tebal fokus. je. Yang mana kena nipis sentiasa. Yang mana kena nipis sentiasa ni orang dah cekap juga. Tapi yang mana tiba-tiba ada yang kena tebal ni. Tapi yang nampak macam nipis tu. Itu pun kena jagalah. Macam qirtas. Nampak macam nipis lah tu. Sebab ra mati sebelum dia pada bawah. Kita kena tengok sebab selepas dia ada. Huruf isti'la. Dia kan lebih kepada selepas ya Ustazah kan? Kalau lebih kepada selepas huruf ra tu maksudnya selepas huruf dia macam ni. Pertama kita tengok ra tu sendiri. Pertama sekali. InsyaAllah. Kita tengok ra tu sendiri. Kalau dia baris tak ada masalah. Jadi ikut pada baris dia. Baris atas depan tebal, baris bawah nipis. Jadi bila dia mati tu yang kita kena tengok sebelum. Kita tak tengok selepas. Bila dia mati je tengok sebelum dia dulu. Sebelum dia baris bawah. Okey. Baris bawah. Kita nampak macam dah nipis. Tengok juga selepasnya. Depan tu. Nak buat apa sayang? Dah. Sekejap ya. Ada gangguan sikit. Yang Dia macam tiba-tiba ni lah, demam. yang macam nombor 6. Yang macam nombor 6. Okey. Nombor 6. Nombor 6 tu kan. Dia kan takhim, maksudnya tebal. Kan sebelum dia baris bawah. Tapi kita kena tengok depan juga. Betul. Yang jadi kata Betul. Sekejap ya. Sorry. Sekecil ni masuk bilik air. Boleh. Okey.
Okey. Ustazah yang akhir tu ra wakaf pada 5 perkataan. Hmm. Ustazah kata ada ya kan, macam yasri, asri ada ya kan. Kemudian yang misron, al-fitri tu ada. Wan nuzur tu ada ya. Asalnya kalau kita tengok balik kan. Poin yang ketiga. Yang pertama baca tebal pada baris atas. Kan ni masuk dalam ni masuk dalam tebal atau nipis, okey. Yang ketiga ni, poin ketiga ni. Huruf ra pada kalimah asri yasri. Asri yasri. Okey. Dia boleh dibaca tebal atau nipis. Sebab asalnya dia ada ya yang dibuang. Ya yang dihazaf selepas ra tu. Jadi kalau ada ya, kalaulah asal dia ada ya, ra baris bawah. Jadi kita baca apa? Kalaulah kita bayangkan ada ya. Nipis. Kita macam nipis lah. Ri. Kita tak baca ri. Tapi itu nipis. Itu adalah alasan kenapa boleh baca nipis. Dan kenapa pula boleh baca tebal? Mati. Kenapa pula yasri, Sebelum asri dia boleh baris baca tebal? Yes. Sebab sekarang bila asri dan yasri, ra tu mati, sin itu mati. Sebelum sin baris atas. Okey. Tapi menipiskannya lebih baik sebab dia ikut pada asal. Kalau ri pun, nuzur pun sama juga. Asal dia nuzuri. Kaifa kana azabi. Azabi ada ya. Wa nuzuri. Itu asalnya. Jadi ya tu dia hazaf. Jadi wa nuzur. Kalau ikut pada logik tengok dia jadi tebal. Tapi kenapa dia boleh baca nipis? Sebab asalnya dia ada ya. Kita nak terangkan kenapa dihazafkan tu penulisan Arab lah ya. Arab. Dia nak kadang-kadang sebab nak seragam, penyeragaman tu. Kalau kita tengok surah ni akhir ro kan. Surah Qamar ni. Ingat tak surah Qamar yang kita baca kan ro belakangnya berhenti kan. Okey. Okey. Boleh? Cik Zaitun. Okey, terima kasih Ustazah. Soalan lagi tak? Sebelum kita masuk bab idgham. Dan ingat je lah. tartib tu Ustazah, ikut susunan ke? Yang ra kasrah dia punya tahap-tahap nipis dia ke macam mana? Tahap-tahap nipis? Tak, yang ni ra tartib ni ada 4 keadaan ditipiskan kan? Nombor 1 dia ra kasrah. Maksudnya Ra kasrah tu ikut tahap salah dia tu tau, ke? contoh tu tau. Ya memang. Bukan ya? Faham? Bukan, dia bukan ikut tahap. Ini Ini adalah keadaan-keadaan yang dinipiskan. keadaan je lah. Kalau yang huruf isti'la tadi, yang huruf isti'la yang atas tu, itu tahap peringkat ketebalan. Tapi bab ra ni tak ada peringkat. Sama ada dia kena tebal, dia kena nipis, ataupun dia boleh dua-dua. Dia tak ada kot lah tebal sikit, kurang sikit tebalnya, tak ada. Yang ada tahap-tahap ni macam huruf isti'la, dengung, tahap dengung kan. Itu ada tahap-tahap dia. Saya takut macam ni lah kita nak terangkan apabila dalam huraian kan. Ni ada tahap dia. Okey. Betul. Terima kasih saya. Sama. Okey. Okey. Idgham boleh ya? Kita masuk bab idgham bab 11. Bab idgham. Ini adalah selain daripada idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Tetapi idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah pun sebenarnya termasuk dalam ini. Tapi kerana huruf pertamanya dah dimulai dengan nun sakinah, maka dia masuk dalam bab nun sakinah. Dia dah cerita terlebih awal. Okey, dalam bab nun sakinah.
Okey. Kenapa boleh berlaku idgham? Kita mula dengan soalan. Kenapa boleh berlaku idgham? Macam mana nak berlaku idgham? Perjumpaan dua huruf yang sama Mengapa tu? dari segi sama ada makhraj ataupun sifat dia. Okey. Betul? Okey. Tengok Pertama sekali, untuk berlaku idgham, dia mestilah melibatkan dua huruf. Dia tak boleh satu huruf. Satu huruf tak jadi. Dia mesti kena ada dua huruf. Itu yang pertama. Okey. Dia mesti kena ada dua huruf. Ba. Tong. Mana baju ni? Okey. Dia mesti melibatkan dua huruf. Itu yang pertama, kita kena ingat. Kemudian yang kedua, huruf pertama mestilah sukun. Tak boleh. Huruf kedua berbaris. Tak kisah apa baris dia. Okey, minta maaf. Itu bukan saya tulis. Okey. Yang kedua, dia berbaris. Baru dia akan jadi. Okey, apa syarat yang ketiga? Syarat ni penting. Makhraj dan sifatnya sama ataupun Okey, dia mestilah sama ada huruf itu huruf yang sama. hampir. Okey. Sorry. Sama ada huruf tu huruf yang sama ataupun dia sama makhraj. Mana nak buat ayat? Sama makhraj dan Kalau sama dah memang sama makhraj kan. Sama kalau huruf yang sama. Pertama huruf sama. Kalau huruf sama ni maksudnya makhraj sama, sifat pun sama. Okey, yang kedua makhraj sama tapi sifat lain. berbeza. Ataupun yang ketiga, ada tak yang ketiga? Ada Makhraj tak sama. Tetapi sifat kalau sifat tak sama tak jadilah makhraj tak sama, sifat tak sama tak jadi idgham. Tapi ini makhraj tak sama. Tetapi sifat dia hampir sama. Zahra Amani. Okey. Ingat 3 benda tu. Pertama, kalau hurufnya sama. Bila huruf sama, tulis sikit. Dia mestilah makhrajnya sama, sifatnya sama. Yang kedua, huruf yang makhrajnya sama, sifatnya berbeza. Yang ketiga, Makhraj tidak sama. makhraj tak sama, tetapi sifat yang hampir sama. hampir. Assalamualaikum Ustazah. Muka surat berapa? Muka surat 253. Okay, terima kasih. Hampir sama ya Ustazah. Ini soalan dia kenapa dibaca dengan idgham kan? Kenapa boleh berlaku idgham? Kenapa boleh berlaku? Okey. Sama. Satu melibatkan dua huruf. Dua huruf pertama sukun dan yang kedua berbaris. Tiga, macam tu kau Ustazah? Makhraj yang sama dan sifat yang sama. Masih ada satu lagi benda. Mutaqah. Dua sama. Kemudian saya ada sebut huruf yang sama makhraj tapi lain sifat. Kemudian yang ketiga, huruf tu dia berhampiran. Huruf tak sama dia berhampiran. Betul lah. Berhampiran. Okey, berhampiran tu tambah sikit. Saya tulis huruf yang tak sama kan, tapi berhampiran dari segi makhraj ataupun sifat. Itu untuk yang kedua.
Huruf tak sama. Ya. Hampir. Yang Ustazah baru cakap tu yang mana tadi? Hampir sama. Yang mutaqariban. Mutaqariban ni dia ada dua keadaan. Sama ada hampir itu adalah hampir makhraj ataupun Sama sifat. hampir itu adalah hampir pada sifat. Oh, hampir tu rujuk pada dua lah. Yang akhir tu Ustazah ulang lagi sekali. Okey, pertama huruf yang sama. Bila huruf yang sama, sama makhraj dan sama sifat. Kedua, makhraj yang sama tetapi sifat berlainan. Yang ketiga ini huruf yang hampir. Hampir ini adalah hampir kepada makhraj ataupun hampir kepada sifat. Maaf lah, bukan ayat memang saya pun susah. Huruf sama. Oh ya, yang hampir. Sifat yang hampir juga. Hampir tu dia ada dua. Sama ada hampir makhraj ataupun hampir sifat. Bukan makhraj yang berbeza dan sifat yang hampir sama, bukan? Itu termasuk juga. Makhraj yang berbeza, sifat hampir sama. Betul tak tu? Makhraj yang berbeza, makhraj hampir. Kalau beza, makhraj yang jauh, beza tu kena tahu. Beza tu beza hampir ke beza yang jauh. Ni yang dekat-dekat tu Ustazah kan dengan huruf tu punya makhraj. Ini dekat. Dia dekat, dia hampir tu maknanya dia dekat. Nanti kita tengoklah, kita gabungan dia punya bahasa Arab. Kalau kita kata sifat apa boleh? Apa? Makhraj dia sama. Apa? Sorry. Makhraj sifat hampir sama. Lain lah. Dengar tak? Yang lain dengar tak? Putus-putus lah. Oh, Dia cakap makhraj dengan sifat hampir sama, dia kata. bukan Sama. makhraj atau. Boleh? Boleh. Guna atau lah. Makhraj atau sifat. Sekejap lagi kita tengok dia punya satu persatu. Pening. Okey. Jadi bab idgham ni terbahagi kepada 3, mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain. Saya biasa guna macam tu, tapi dalam buku ni dia tulis mutaqaribain dulu kan. Hai, siapa? Okey. Mutamathilain. Kita tengok satu persatu. Idgham mutamathilain. Hai. Okey. Okey, apa maksud idgham mutamathilain? Apa maksud mutamathilain? Masuk secara sempurna. Bukan. Itu bukan maksud mutamathilain. Apa maksud mutamathilain dari segi bahasa? Apa maksud dia tu? Mutamathil. Tamathil. Kunci dia dekat tamathil. Dua huruf yang serupa. Dua huruf yang Yang serupa. sama Kalau alif makhraj dengan dan alif. Kalau ba dengan ba. Kita sebut dua huruf yang sama saja dah tentulah dia sama makhraj dan sama sifat. sama sifat. Okey, bila kita sebut dua huruf yang sama dah tentulah dia sama makhraj dan sama sifat. Mutamathil, tamathul. Apa? Semisal. Misal tu perkataan dia mithlu. Semisal, mithlu. Dalam Quran banyak perkataan mithlu. Mithlu tu serupa, seperti. Seperti dengannya. Ba, apa yang seperti dengannya? Ba lah juga. Ta, apa yang seperti dengannya? Ta lah juga. Semisal. Misal, semisal dengannya. Serupa dengannya, sama dengannya. Itu perkataan-perkataan dia. Lai ni di belakang, ya dengan nun menandakan apa? Dua. Musanna, menandakan dua. Iaitu dua huruf. Itu yang ada apa ya nun dekat belakang tu. Mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain, sebab dia nak cerita tentang idgham antara dua huruf. Lebih-lebih tak boleh, dia dua. Satu tak boleh, tiga tak boleh, dia dua. Okay, maaf ya, tak boleh nak tulis lah. Pen ada dekat sekecil ni. Okay. Jadi kita tengok ya.
perkataan idgham bermaksud menggabungkan. Perkataan mutamatsilain, mislain atau tamasul, semuanya bermaksud dua huruf yang sama. Jadi bila sama makhraj dan sifat. Okey, jadi dari segi istilah bermaksud menggabungkan dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berbaris. Bila huruf yang sama, idgham dia adalah idgham secara kamil, secara sempurna. Dia masuk terus pada huruf yang kedua dan segala sifat pada huruf yang pertama hilang. Semuanya hilang. Okey, kita tengok contoh 1.3 tu, ada contoh kan? Apa ni? Caesar. Okey, yang pertama, yuwajjihu. Yuwajjihu. Apakah huruf mutamatsilain? Apa ni? Apa huruf mutamatsilain dia? Ha. Ha dan ha. Dengan Jadi ha yang pertama mati, asalnya yang pertama mati. Yang kedua sukun, yang kedua dhammah. Jadi bila yang pertama mati, yang kedua dhammah, huruf tu pula huruf yang sama, maka dia akan idghamkan terus pergi pada ha yang kedua. Okey, mungkin tak nampak sangatlah sebab ha sifat dia sifat lemah kan. Jadi kita tengok yang kedua, yudrikumu. Kaf dan kaf. Asal dia yudrikku. Rikku. Kaf yang pertama mati. Huruf mati kaf ada sifat hamas. Rik. Yang kedua ku. Tetapi bila dah diidghamkan kepada kaf yang kedua, maka ada lagi tak sifat hamas pada kaf pertama? Tak ada. Hilang terus. Hilang terus. Abaikan terus. Jadi yudrikumu. Yudrikumu. Dah tak ada dah hamas. Itu contoh satu perkataan. Tengok contoh dua perkataan. Ribbi. Qalqalah pada ba dah hilang. Asalnya rib. Kemudian bi. Kenapa dia diidgham ya? Apa hikmah idgham ni? Apa tak baca je macam biasa? Tak, kita kena Sebab ada kalahkan ni sadah huruf tu. yang pertama tu susah kan? Kalau kita tak idghamkan, Ha? kita kena kalahkan huruf yang pertama tu. Betul. Kalaulah tak ada hukum idgham, kita baca izhar je semua, dia jadi satu kesukaran untuk lidah kita ni, manusia ni untuk baca. Bayangkan kita nak guna lidah bibir ya, bawah huruf bibir kan. Kita nak guna bibir kita untuk qalqalah. Idrib. Kita baru selesai qalqalah, kita nak guna bibir yang sama juga untuk baca bi. Kita baca sekarang secara perlahan satu-satu ni kita rasa mudah lah. Idrib bi. Tapi kalau kita tengah baca Quran memang jadi susah. Lebih mudah sebenarnya bila dia diidghamkan. Ribbi. Okey, ribbi. Okey. Okey, kemudian tengok contoh yang kedua. Cuba baca contoh yang kedua tu. Asawwakan. Jaga ya, sod ya, sebutannya so. Bila waw jumpa waw yang pertama mati, waw yang kedua berbaris, maka dia diidghamkan, kita kena tekan. Jangan asaw jadi lembut. Asawwa. Saya selalu tekankan kan, waw dan ya yang bersyaddah kita kena tekan. Asaw wa kanu. Okey, kita kena tekan. Jangan baca asawwaka. Jangan lembut. Tak boleh. Dia tak jadi lin. Dia tak jadi lin ketika ni. Lin dia kena mati, tapi ini syaddah, kena tekan. Asawwaka nu. Sawwa. Double wow, double W. Okey, tetapi adakah semua tempat dalam Al-Quran waw jumpa waw kena idgham? Tak. Tak ya. Nak tulis. Okey, saya bagi contoh. Ada dalam Al-Quran yang kena izharkan.
Contohnya innallazina amanu, apa sambungan dia? Lalu wa amilus. Nampak? Amanu wa. Waw ni mati. Waw ini berbaris. Tetapi kita idgham tak? Tak. Ketika ni kita kena jaga. Kita kena jelaskan dia punya izhar. Innallazina amanu wa nuwa. Okey, dia jangan baca nuwa, jangan tekan. Tapi berbanding dengan yang tadi asawwaka, kita kena tekan. Waw jumpa waw juga. Boleh dia ada beza. Kita kena tengok tanda. Senang je sebab kita tengok tanda syaddah. Ada ke tak ada atas waw. Bila tak ada, dia tak ada idgham lah. Dia izhar. Kena jelaskan dia punya mat asli ketika ni. Innallazina amanu wa nuwa. Okey. Ini dipanggil apa ni? Kalau dalam buku ni dia masuk dalam bab apa? Tafkhim pula, apa nama dia? Tetapkan. Tamkin. Setengah buku dia masukkan ni dalam bab tamkin. Saya tak ingatlah buku ni dia masukkan tamkin ke tak. Tapi ada setengah buku dia masukkan amanu wa ni dalam bab tamkin, iaitu menetapkan waw yang pertama sebagai waw mat. Waw tamkin kan maksudnya menetapkan kan, tetapkan waw pertama sebagai waw mat. Dia tidak diidghamkan ke dalam waw yang kedua. Okey, kena hati-hati tengok pada syaddah. Okey. Qul lakum, lam jumpa lam. Okey, sama juga di idghamkan. Wa qad dakhalu, dal jumpa dal, maka dal yang pertama hilanglah segala sifatnya. Qalqalah semua tak boleh dah baca wa qad da. Kalau laqad itu perlu qalqalah, dal dia akan ada tanda sukun. Bila hilang sifat qalqalahnya, dal itu takkan ada tanda sukun, dan dal yang kedua pula ada syaddah menandakan kena masuk terus pada dal yang kedua. Halakum min. Nampak? Mim jumpa mim pun termasuk dalam idgham mutamatsilain. Tapi kita kena ada idgham mislain. Sebab dia hukum mim. Sebab huruf yang pertama tu, huruf dia adalah huruf mim, maka dia masuk dalam bab mim sakinah. Tapi diulang balik dekat sini. Nun jumpa nun masuk dalam bab tajuk nun sakinah. Tapi dia boleh juga masuk dalam bab ni sebab dia huruf yang sama. Okey. Ustazah, maknanya kalau untuk huruf-huruf yang ada hamas, bila berlaku idgham ni kita buang teruslah hamas dia. Buang. Ya, macam kaf tadi tu kan. Buang terus. Dia tak boleh dah yudrikku. Dia jadi seolah-olah kaf yang pertama. Ta apa samalah kalau ta. Kalau ada idgham ta dengan ta sama juga. Okey. Okey. Jadi sebab penggabungan, ini tadi saya ada tanya soalan ni, sebab sukar kita nak baca dengan izhar apabila dua huruf tamatul bertemu dalam keadaan huruf pertama sukun dan huruf kedua berbaris. Susah kita nak baca izhar. Yudrikkumu contohnya kan. Rib bi asawwa qul lakum, itu mungkin tak rasa susahnya. Wa qad dakhalu, huruf yang sifat-sifat dia kuat dia jadi susah nak baca. Okey. Ya. Halakum min tu dia bagi contoh lam dah ada. Lam pun ya, mim pun ya. Lam pun ya, mim pun ya. Lam mati jumpa lam, mim mati jumpa mim. Ada dua lah kat situ. Jadi saya tak sebutlah lam sebab lam dah ada contoh pada qul lakum tadi kan. Saya fokus pada mim kat sini nak bagi tahu mim dengan mim pun termasuk dalam bab ni. Tapi kita lebih famousnya sebut dalam tajuk mim sakinah lah. Mim jumpa mim kan, idgham mislain. Okey, ada soalan tak berkenaan dengan idgham mislain?
Simpulan dia asalkan ada sabdah aja, terus masuk je lah Ustazah kan, huruf yang sama ada Kalau sabdah huruf boleh utama masuk. silah ini senang lah. Ada syaddah je masuk. Okay. Dia demam. Tapi siang dia tak berapa demam. Dia bisa regas tu. Dah bilik ni dah macam apa dah. Tak apalah, nanti di tempat sihat tu biarkan dia main. Ya. Cakap pasal Tahu awak. orang cakap pasal dia. Tak apa. Jadi cikgu jap. Okay, sorry. Okay, kita masuk mutaqaribain Boleh Idgham maksudnya masuk. Apa maksud mutaqaribain? Jadi mutamathil saya kata misal, semisal, serupa. Kalau mutaqarib selalu saya sebut ni. Yang hampir. Hampir. Kalau kita ambil perkataan dia qarib, kawan qarib. Kaum qarabat. Nah, kaum kerabat tu qarabat lah. Qaf lah sebenarnya. Kaum kerabat. Kaum kerabat perkataan ni lah. Kita ambil bahasa Arab. Kaum qarabat depan disebut dengan qaf. Tak sebut dengan K. Ya. Tak mau. Letih. No. Tak ada letih, tak ada buka. Nah. Ada pipi. Okay. Jadi qarib kita tahu dah sekarang ni adalah huruf yang hampir. Huruf yang hampir sama ada dia hampir makhraj ataupun dia hampir sifat, nanti kita tengok. Okay, dia tak banyak untuk huruf yang mutaqaribain ni tak banyak. Tulis kat tepi tu. Tulis dekat idgham mutaqaribain tu. Lam ra. Lam sebelah dia ra. Qaf kaf. Dua ni je. Lam ra qaf kaf. Maksudnya nanti yang nak jadi pertemuan lam dengan ra, qaf dengan kaf. Jadi kita tak pening. Ini dia itu je. Dia itu saja. Okay, betul lah. Adik go sit there. Okay? Go sit there. Okay. Wait. Okay. Ya. Okey, idgham bermaksud menggabung ataupun masuk. Mutaqaribain atau taqarrub. Taqarrub ila Allah. Lalu kita dengar kan? Kena mendekatkan diri kepada Allah. Dekat dah tu. Pula bermaksud hampir. Maksud hampir dari segi istilah ilmu tajwid adalah hampir pada salah satu, dua dari dua perkara tersebut. Ini yang saya penting buat ayat tadi kan. Hampir apa kan? Makhraj ataupun sifat. Okey, kedua-dua huruf itu berhampiran makhraj dan sifatnya iaitu lam dan ra. Dan sifatnya yang ni, lam dan ra. Kedua-dua huruf itu berhampiran makhraj sahaja, tapi sifat dia lain, iaitu kaf qaf. Qaf kaf. Sorry, qaf kaf ni bukan kaf qaf. Qaf dan kaf. Oleh itu idgham mutaqaribain boleh disimpulkan sebagai menggabungkan dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat. Dia simpulkan macam tu, makhraj dan sifat. Tapi macam kaf dan qaf tu dia sifat sahaja, makhraj tak. Makhraj pun macam hampir juga kan, tapi dia lebih pada sifat kan. Dia lebih pada sifat. Dia tak kategori hampir. Kalau lam nun dengan ra tu memang hampir lah. Kan lidah kita gerak sikit-sikit je, lam nun dan ra. Lam dengan ra masuk kat sini. Okay. Hukum bacaan idgham mutaqaribain ialah wajib idgham.
wajib idgham di sini ada dua. Kamil ataupun naqis. Seperti berikut. Okey, wajib idgham kamil bagi huruf huruf lam bertemu ra. Contoh perkataannya lam bertemu ra ialah barrafa'ahu qur rabbi. Lam tu dah tak bunyi langsung. Bila ada syaddah, lam dah tak boleh bunyi langsung. Tak boleh dah baca balra. Susah kita nak baca pun sebab bal lidah kita kat depan ra. Lam nun ra. Nak gerakkan sikit saja. Kan dia 3 kat atas kan? Lam nun ra. Sebab tu kalau nun mati jumpa lam dengan ra pun dia jadi idgham. Oh, idgham, sorry. Pun idgham. Tapi sebab dia nun mati, dia masuk dalam bab nun sakinah. Dia tak cerita kat sini. Tapi dia mutaqaribain juga. Ada ke rasanya dia sebut nanti kat sini? Tak ada lah. Ada. Ada sebut nanti 257. Surat 257. Okey. Lam nun dan ra semua tahu kan, semua belajar makhraj Dia adalah huruf yang tiga-tiganya hujung lidah naik ke langit. Langit awal ni. Lam nun dan ra. Jadi nun mati kalau jumpa lam idgham. Nun mati kalau jumpa ra dia idgham. Sebab dia sangat hampir, dia mutaqaribain. Cuma dia tak sebut dalam ni sebab dia masuk dalam bab nun sakinah. Jadi lam dengan ra pun hampir. Jadi barra. Jangan balra. Jangan. Okey, qur. Terus pada ra. Okey. Jadi sebutan dia ada secara kamil dan tidak dengung. Tak ada dengung lah sebab dua-dua bukan huruf dengung, bukan huruf gunnah. Sedangkan kalau nun mati pun dia akan hilang gunnah dia. Idgham huruf lam ini dikecualikan pada perkataan kalla bal ron. Kalla bal ron. Jadi hikmah kenapa disaktahkan di sini adalah nak mengelakkan daripada idgham. Sebab lam kalau jumpa ra, lam mati, ra berbaris, hukum dia idgham. Yang kita belajar sekarang. Jadi kenapa kat tempat ini dia kena saktah? Sebab dia nak elak daripada idgham. Sebab bila kita saktah kita kena berhenti. Bal. Ra. Kita kena diam sekejap. Kenapa pula dia tak nak jadi idgham? Sebab bila idgham dia mengubah maksud. Bal, rona dengan barron, dua maksud yang berbeza. Jadi dia nak maksud bal tu, bahkan. Dia nak maksud tu. Okey, sebab itulah disaktahkan. Ada hikmah kenapa disaktahkan untuk menjaga maksud. Kalau barron apa Ustazah? Saya tak tahu. Barron apa maksudnya? Kalau yang saya tak pasti. Kalau barron maksud apa? Yang satu lagi yang saya tahu yang marrok tu. Man tu siapa? Rok itu penyembuh. Man rok. Man siapa? Rok penyembuh. Tapi kalau marrok, ini dengar kat Mesir lah. Syekh solat tu dia cakap penjual air macam tu lah. Marrok orang jual air. Takkan dah sakaratul maut tiba-tiba cerita pasal penjual air. Dia kata hatta idza balaqati tarqiya. Bila dah sampai ke kerongkong ni waqila, dan katakan siapakah yang akan dapat nak selamatkan lagi dah, dapat nak sembuhkan lagi dah. Waqila man, siapa? Raq. Tapi bila marraq dia jadi maksud orang jual air ke penjual air macam tu lah. Kalau barron ni saya tak pasti, bolehlah cari. Dia lah cuba cari dan tanya orang Arab. Okey. Barron. Bahkan dia jadi dia dah nak dapatkan maksud bal tu. Okey. Hikmah-hikmah kenapa saktah. Jadi lam jumpa ra, bila lam itu mati, ra itu berbaris, maka akan berlaku hukum idgham mutaqaribain kecuali pada bal rona. Okey, yang kedua, wajib idgham secara kamil atau idgham naqis bagi huruf qaf bertemu kaf. Contoh perkataan yang wajib idgham bagi qaf bertemu kaf adalah nakhluqukum. Okey, tengok muka surat 256. Perkataan nakhluqukum ni kita wajib baca dengan salah satu daripada dua cara, secara idgham naqis atau secara idgham kamil. Bagaimanapun membacanya secara idgham kamil adalah lebih baik di sisi kebanyakan qurra. Jadi kita ni hanya terkenal dengan yang idgham secara kamil tu lah sebab kita nampak syaddah tu kan. Jadi nakhluq terus kepada kaf. Lukum.
lukum. Jadi macam manakah bacaan kalau dia idgham naqis? Tebal sikit je. Ha? Bunyi dia tebal sikit. Ya, dia Masukkan masuk tu, dengan sempurna. dia jadi macam basau ta tu lah. Dia masuk kat qaf, nakhluqkum. Dia keluar kaf. Luqkum. Tapi tak terkenal lah bacaan macam tu pada kita ni kan. Okay? Masuk sikit lah. Dia masuk macam kita baca basau, kita masuk sin tu pada apa? Pada ta kan. Kita keluar ta, basau ta. Jadi ini nakhluq. Dia masuk ke qaf tu. Luq. Kalau qalah dia tak ada lah. Luqkum. Dia keluar kaf. Tapi yang kita baca yang mana yang masyhur itulah. Kebanyakan kita lebih baik baca di sisi kebanyakan qura' lebih baik baca dengan kamil. Okey, sebab penggabungan. Jadi apa alasannya? Kalau orang tanya kenapa kena masukkan, sebab berhampiran pada makhraj dan sifat atau berhampiran pada makhraj sahaja berlainan sifat. Huruf lam bertemu huruf ra digabungkan kerana huruf lam itu hampir makhraj dan sifatnya dengan ra. Huruf lam itu hampir makhraj dan sifatnya dengan ra. Kita tengok tabel kat bawah tu. Okey, lam hujung lidah ke gusi. Sama juga dengan ra hujung lidah ke lelangit lah. Kita sebut lelangit lah. Belakang gusi tu lelangit, awal lelangit tu. Jadi tengok dia punya sifat jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq, inhiraf. Sama ke semuanya kecuali ra ada takrir. Sebab tu dia sangat hampir. Dari segi makhraj pun ya, sifat pun ya. Okey. Kalau qaf dan kaf pula, okey, makhraj ni sama tak? Tidak, tetapi hampir tak? Hampir. Qaf belakang, kaf depan dia sikit, tapi sifat dia tak sama. Jahar, seorang jahar, seorang hamas. Syiddah, isti'la, istifad, itbaq, infitah, ismat, qalqalah. Bila ada sifat qalqalah ni dia jauh lah. Sifat qalqalah ni sifat kuat. Kalau kita kumpul semua sifat kuat, ada 12 sifat kuat. Paling kuat adalah qalqalah. Saya pun dulu rasa itbaq ni kuat kan. Qalqalah sifat yang paling kuat di antara kesemua sifat kuat. Jadi oleh kerana makhraj yang berdekatan ini menjadi suatu sukar untuk menjelaskan izhar, iaitu bacaan huruf pertama, maka bacaan terpilih ialah digabungkan idgham ke dalam huruf selepasnya. Okey, perhatian kat sebelah tu Terdapat juga beberapa perkataan mutaqariban yang telah dibicarakan dalam pelajaran yang lalu. Ini yang saya cakap tadi. Perkataan-perkataan ini digabungkan kerana dua huruf yang hampir makhraj dan sifat. Antaranya ialah kita gabungkan huruf nun sakinah ke dalam lam dan ra. Mir rabbihi, min ladunhu. Okey. Tapi kita tak sebut sangat sebab dia dah nun sakinah. Sebab huruf pertama tu adalah nun sakinah, dia masuk dalam bab nun sakinah. Okey. Tapi bila huruf pertama dia bukan nun sakinah, huruf pertama dia lam dengan ra, dia masuk dalam bab idgham mutaqaribain. Tapi dia benda yang sama saja. Kenapa dia boleh berlaku idgham dalam nun sakinah? Ada idgham. Sebabnya tu je. Sebab sama ada makhrajnya tu hampir. Makhrajnya hampir ataupun makhrajnya sama, ataupun sama si lain, sebagainya. Dia kiranya topik yang sama lah Ustazah, cuma dia topik sama je, dia pecahkan. Dia tengok apa huruf pertama tu. Okey, kita tengok yang kedua tu. Yang kedua tu tentang alif lam tu, alif lam syamsiah tu. Alif lam syamsiah, kenapa jadi idgham syamsi? Kerana tu juga. Kerana lam mati tu dengan huruf selepas dia tu huruf yang hampir. Kita tengok Jadi kita kata
Lam jumpa ra kena idgham kan? Contohnya yang bal rafa'ahu, betul? Betul tak? Betul tak? Dalam bab idgham mutaqaribain dia bagi contoh kan, lam idgham dalam ra. Betul? Okey. Sekarang dia bagi contoh lain ni pada yang tajuk. Sekejap bunyi bising ni kat mana ya? Pada yang tajuk perhatian ni, pada yang dia tulis perhatian ni, dia kata juga antara gabungan dua huruf yang berhampiran makhraj dan sifat ialah idgham yang berlaku pada alif lam bertemu huruf syamsiah. Contohnya, kita baca apa ni? Kita baca apa? Saja saya tak tuliskan syadah. Kita baca ar-rusulu. Ini bab alif lam ni. Tapi kenapakah bila ra selepas lam dia jadi idgham? Kita tak baca al, kita kena idgham ar. Kenapa? Sebab lam dan ra sama je sebab dia dengan yang atas ni. Adalah dua huruf yang hampir makhrajnya dan sifatnya. Ada jangan buka. Nampak tak? Tetapi yang bawah ni sebab yang pertama tu huruf alif lam syams, huruf alif lam dia termasuk dalam alif lam. Lam tu berada pada alif lam. Maka dia masuk tajuk alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Sebab dia start dengan alif lam. Dia start dengan lam tu adalah lam pada isim ta'rif, lam pada isim ma'rifah. Kalau atas ni lam tu bukan lam pada yang alif lam tu. Lam tu adalah perkataan bal tu punya. Jangan buka saya. Okey? Nampak tak? Kalau macam nun mati jumpa ra. Nun mati jumpa ra sebab yang pertama tu nun. Nun tu nun sakinah. Dia masuk dalam bab nun sakinah. Dia tak cerita dalam bab sini. Tapi dia benda yang sama. Okey. Sekejap ya. Maknanya dia juga apa ni mutaqaribain. Dia juga kalau siapa nak kata mir rabbihi mutaqaribain saya tak kata salah. Cuma dalam periksa jangan jawablah. Ya. Dalam periksa kena jawab dia adalah idgham bila gunnah lah. Okey. Tapi hakikatnya betul. Hakikatnya betul. Memang betul. Tapi sebab dia ikut pada tajuk dia. Dia ikut tajuk ni ada tajuk-tajuk dia. Macam lah ni. Okey. Okey. Jadi kita juga boleh tahu contoh tadi kan bila saya kata ar-rusulu. Kita gabungkan lam daripada lam ta'rif tu kepada ra. Sebab lam dengan ra ni hampir makhrajnya. Okey. Jadi kita juga dapat tahu kalau alhamdu kenapakah tak digabungkan? Lam bertemu dengan apa? Lam jumpa apa? Lam jumpa ha. Jadi kenapa tak jadi gabung? Sebab dia tak berdekatan. Ya, sebab makhrajnya jauh. Sama juga dengan itu adalah izhar apa? Izhar qamari. Izhar qamari lah. Lam ta'rif. Alif lam qamariyah kan dikenali juga sebagai izhar qamari. Betul? Jadi lam itu diizharkan sebab lam dengan ha itu jauh kedudukannya. Jadi sama juga kalau nun mati jumpa ha. Kenapa kan nun mati jumpa ha jadi izhar halqi? Sebab jauh kedudukannya. Yang mana yang izhar ni semua kerana jauh. Zahra Amani, jangan buka. Go, nak tu. Mana GP? Okay ya. Yep. Sorry lah, huru-hara. Baik. Tak apa saja. Hai.
Okey, untuk mutajanisai ni. Okey. Untuk mutajanisai ni, kita faham dulu maksud dia. Kalau saya kelaskan ikut kumpulan ya. Okey, kita tahu dulu dia punya maksud. Idgham maksudnya menggabungkan. Nah ya, mutajanisain atau tajanus atau bahasa Melayunya jenis. Kalau tadi bahasa Melayunya karib ataupun misal, ini jenis. Adalah dua huruf yang sejenis pada makhraj. Sama lah. Kenapa dia tulis dan sifat? Tak boleh dan sifat. Sifat lain. Kena betulkan sikit. Mutajanisain adalah atau tajanus mula bermaksud dua huruf yang jenis pada makhraj dan sifat. Oh, okey. Sama ada dia sejenis pada makhraj, lain sifat ataupun lain makhraj, sifat sama. Salah satu kan Ustazah? Salah satu. Okey. Oleh itu, idgham mutajanisain dari segi istilah bermaksud gabung dua huruf yang sejenis pada makhraj dan sifat dalam keadaan huruf pertama sukun, yang kedua berbaris. Jadi ulama berbeza dalam mendefinisikan maksud sejenis. Terdapat dua definisi. Sebagai ulama dia kata mutajanisain ni huruf yang sama makhraj tapi lain sifat. Ini yang kita pegang ni. Okay, ada juga ulama yang katakan mutajanisain ni persamaan salah satu, sama ada makhraj sama, lain sifat ataupun sifat sama, lain makhraj pun dinamakan tajanus. Jadi disimpulkan bahawa hukum idgham mutajanisain pada istilah ilmu tajwid ialah gabungkan huruf yang sama makhraj tetapi berlainan sifat atau sama sifat tapi berlainan makhraj. Mungkin perkataan yang pertama tu yang pada sejenis pada makhraj dan sifat-sifatnya mungkin boleh tukar kepada atau kot Ustazah kan? Atau lah. Yang sejenis pada makhraj atau sifat. Okey. Maknanya makhraj sama, sifat tak sama. Ya, Kalau sifat ataupun sama, sifat sama, makhraj tak sama. Okey. Kalau dua-dua sama maknanya yang tadi yang mutamathil lain. Maaf kena bagi saya seminit. Minta maaf. Okey, boleh je Ustazah. Okay. Kalau saya suka pecahkan ikut kumpulan ya. Dia ada kumpulan. Kumpulan ni bergantung kepada apa? Bergantung kepada kumpulan makhraj huruf. Okey. Yang pertama kita tengok Kalau kat sini pun huruf-huruf tu. Okey, dekat muka surat 258 tu. Ni pun dia pecahkan kumpulan dah juga. Okey. Okey, yang pertama adalah kumpulan makhraj mana tu? B. Jadi yang terlibat hanya dua sahaja iaitu mim dan ba. Boleh tulis kat situ. Huruf yang sama makhraj iaitu makhraj B, syafatain. Dari segi sifat dia lain. Ba ada qalqalah, mim tiada qalqalah, ba syiddah, mim tawassut.
Okay. Jadi kita baca macam mana. Tengok bila ada syaddah maksudnya dia bacaannya idgham yang kamil. Dia masuk terus kepada mim, ba itu hilanglah sifat qalqalah dan kebetulan yang syaddah itu adalah huruf mim, maka huruf gunnah, maka kita kena gunnah. Irkam ma'ana. Kam ma'ana. Okay. Itu kumpulan pertama. Kumpulan kedua, kumpulan manakah ni? Hujung lidah. Kan? Ya? Hujung lidah. Hujung lidah ke mana? Kita kena sempurnakan jawapan kita. Hujung lidah ke mana? Ke ujung gigi kacip. Di bawah gigi kacip atas. Gigi kacip Kacip atas yang atas. bawah tu. Hujung gigi kacip atas. Atas. Itu adalah kumpulan yang kedua. Cuba tengok susunan dia. Sa, zal, dha. Cuba tengok anak panah dia kiri sahaja. Maksudnya dalam Al-Quran akan jadi pertemuan sa jumpa zal jumpa dha. Itu sahaja. Anak panah tu memberi maksud tu. Sebab tu dia tulis tu bertemu secara satu hala. Sa jumpa zal jumpa dha. Maksudnya dia tak adalah zal jumpa sa. Macam tu. Ikut susunan tu. Sa, zal, dha. Ustazah, yang satu hala ni untuk kategori ni saja ya? Ya Mim, saya. Ba dengan mim tak ada ya? Dia tak ada. Tak ada. Oh, dia tak ada terbalik Dia tak ada mim jumpa ba macam tu. Kalau mim jumpa ba jadi hukum lain lah. Hukum mim sakinah. Ya, betul. Betul. Okey. Yang satu hala ni yang ini Sa jumpa zal jumpa dha. Okey, jadi kita tengok contoh sa jumpa zal. Yal hazza. Kita masuk dalam zal. Hazza. Jangan yal has. Keluar angin S tak boleh. Dia kena keluar Z. Hazzalik. Yal hazzalik. Tapi kalau kita berhenti tak bertemu, kita kena keluar sa lah. Yal has. Zalika. Macam biasa balik. Okey. Okey, yang kedua zal jumpa dha. Okey. I tu hamzah baris bawah tu terus tekan dalam huruf dha jadi bunyi tebal. Idh. Dia tak boleh nipis tak boleh. Dia jadi zal nanti. Beza dia susah sikit sebab beza huruf dia bunyi hampir sama. Hanya beza satu istifal, satu isti'la. Jadi kita punya cara bacaan kena betul. Terus tebal. Izzalamu. Jangan nanti takut keluar dha. Nipis. Okey, untuk Hafan Asim bacaan dia idgham kamil. Okey, yang ketiga, kumpulan mana? Yang ketiga ni dal, ta dan ta. Hujung lidah belakang gigi kacip atas. Ya, hujung lidah belakang gigi kacip atas. Huruf da, dal, ta dan ta. Sebab kita ni tengah dekat mutajanisain, huruf yang sama makhraj. Dan sifat kan. Jadi makhrajnya kena kumpulan yang samalah. Okey. Okey, yang ini di dua hala. Tengok susunan ya. Dal, ta, ta. Maksud dua hala. Dal jumpa ta boleh. Ta jumpa dal boleh. Ta jumpa ta boleh. Ta jumpa ta boleh. Itu maksud dua hala.
Okey, ya. Bila idgham yang macam ni kan, maknanya seolah-olah huruf yang pertama tu tak ada kan. Jadi kita Ada. ignore semua sifat dia kan. Kita Tak ada, ambil betul. dulu saja. Kecuali satu je yang nanti kita akan sebut. Kecuali satu je lah. Daripada awal mutamatsilain, mutaqaribain, semuanya idgham kamil. Okey. Okey, kita tengok dal jumpa ta. Qad tabayyana. Qad terus masuk kepada ta. Jangan baca dah qad. Okey. Contoh kedua uji badda. Badda. Jangan badda. Tak boleh dah. Dia badda. Okey. Contoh ta jumpa po, wadab po. Terus masuk pada to. Bagi perhatian pada yang terakhir ini, iaitu to jumpa ta. Ini satu sahaja dalam bab idgham yang pada tadi awal kita belajar mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Satu ini sahaja idgham dia, idgham naqis. Yang nakhlukum tadi tu ada jugalah, tapi itu pendapat lah. Jadi kebanyakan ulama' dia baca kamil kan. Jadi po jumpa ta, betul. Kenapa? Sebab gabung dia berhampiran, dia sama makhraj, lain sifat. Tapi kenapakah penggabungan dia tak boleh secara kamil? Sebab qa huruf yang kuat. Oh, huruf yang kuat, sangat-sangat kuat. Jadi dia tak boleh kalah. Tak boleh kalah. Dia tak boleh ahad tu. Dia tak boleh. Po ni sifat dia kuat. Ahad tu. Ahad tu. Masuk tu kepada po. Help. Angkat lidah semua melekat naik atas. Itbaq tu kena buat help. Jangan had. Itu tak had. The help. Help. Kalau tak had. Bunyi dia lain bunyi tebal itu help. Keluar tu. Jangan keluar help tu. Jangan keluar po. Help tu. Keluar guna lidah depan sahaja. Ketika kita help, lidah depan dekat makhraj. Lidah tengah naik, lidah belakang naik. Tapi ketika kita keluar tu, lidah depan sahaja, lidah tengah dan belakang dah turun. Help tu. Help tu. Dia tak ada sadda, Ustaz. Tak ada. Dia tak ada. Kalau dia ada syadda, ahad tu. Kalau apa ada qalqalah, ada sukun pula, ahad tu. Sukun tak ada, menandakan qalqalah dah tak ada. Syaddah tak ada, menandakan dia bukan kamil. Pada tu kita nipiskan. Tu kena keluar nipis lah. Tu huruf nipis. Jadi ketika kita ahad, lidah kita semua daripada depan naik kat makhraj, tengah naik, belakang naik. Tengah naik melekat kat langit. Tapi ketika kita lah tu je. Tu lidah depan sahaja. Itu nipis. Betul dah. Okey dah. Sikit lagi sayang. Siap je. Okey. Jadi dekat sini kita boleh baca sifat sebab penggabungan. Jadi dia cerita kenapa dia jadi gabung. Okey. Dia kata sama makhraj lain sifat. Jadi kalau kita nak baca dengan izhar susah sebab makhraj dah sama. Kita dah guna, nak guna lagi sekali untuk tempat yang sama. Macam irkab ma susah. Okey. Okey. Sifat dia jahar, tawassul, istifal, infitah, idlaq, qalqalah. Yang bawah ada gunnah. Sifat dia lain. Makhraj dia saja yang sama. Okey, sa dengan zal. Dia tengok. Sa, zal, dha. Sifat-sifat dia senaraikan tu sifat-sifat dia lain-lain. Tapi dia punya makhraj sama. Sama juga dal, ta dan ta. Makhrajnya sama. Tetapi sifatnya lain. Okey. Melalui penjelasan di atas, huruf ba sejenis dengan mim. Tapi berlainan sifat. Begitu juga huruf dha, zal, sa. Sama makhraj lain sifat. Sama juga pa, ta dengan dal. Sama makhraj lain sifat. Terdapat juga, okey perhatian.
Terdapat juga beberapa perkataan yang digabungkan kerana dua huruf yang sejenis pada makhraj dan sifat tetapi telah dibicarakan dalam pelajaran yang lain. Contohnya, nun mati jumpa mim. Nun mati jumpa mim ini adalah huruf yang sama sifat tapi makhraj lain. Nun mati dan mim huruf yang sama sifat. Sebab tadi dia ada cakap awal kan. Okay. Inilah dia huruf yang sama sifat tapi makhraj lain. Tapi sebab yang pertama tu nun, dia dah masuk dalam bab nun mati. Jadi kalau bab nun sakinah orang tanya kenapa kalau jumpa mim kena gabung? Sebab dia hurufnya sama sifat. Lalu jarang sebut ni, kalau bab tajuk orang tak sebut lah. Tapi kita boleh sebut lah sebab baru kita nampak sebab penggabungan ataupun sebab idgham. Idgham syamsi ke, idgham al-ghunnah ke, idgham bila ghunnah ke, idgham mutaqaribain, mutamathilain, mutajanisain. Tak ada sebab lain melainkan semua berkaitan dengan berkaitan dengan makhraj dan sifat. Okey. Dah restless. Okey. Kemudian yang terakhir saya sebut sikit mutaba'idain. Mutaba'idain ni adalah lawan kepada yang tadi. Kalaulah tadi dia dekat ataupun dia sama, mutaba'id, ba'id, jauh. Dua huruf yang berlainan, berjauhan dari segi makhraj dan sifat. Jadi dalam membicarakan pertemuan dua huruf, istilah mutaba'idain ni tak dapat diabaikan lah. Tapi jarang buku sebut mutaba'idain. Ada juga buku tak sebut, dia sebut 3 tu je. Kalau buku masjid tu yang tahap 2 tu lagi simple lah, dia tak sebut langsung mutaba'idain. Jadi bila mutaba'idain berjauhan makhraj dan sifat. Contoh dia bagi tahu jumpa ain, ta dekat hujung lidah belakang gigi kacip atas, ain dekat halqum. Jadi jauh. Maka ta itu izhar. Hurrimat alaikum, an'amta alaihim, kan? Ain, nun mati jumpa ain, an'a. Kenapa izhar? Nun di hujung lidah kat langit, ain di sini. Mim mati jumpa ta, jauh, dikira sebagai jauh. Jadi qura' telah sepakat hukum bacaan huruf berjauhan makhraj dan sifat ialah wajib izhar. Kita jelaskan. Cuma satu benda kita kena ingat, bila kita kata hukum dia jelas, sifat dia semua kena ada. Kalau dia ada tawasud, kena bagi tawasud. Macam hurrimat, ta tu ada syiddah, ada hamas, kena buat lah. Hurrimat alaikum, an'amta, nun ada tawasud, mim ada tawasud. Walaupun dia izhar, dia tak dengung, tapi dia ada tawasud, dia bukan syiddah. Kita tak boleh baca an'amta alaihim. Mengejut tak boleh. Okay. Jadi itulah berakhirnya perbincangan mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Masya-Allah. Ya sayang. Dia dah geram dah. Okey, biar. Habis dah sayang. Ayah, cara. Finish. Dan. Dia senyum cakap. Dan. Dia tahu dah habis. Dia senyum. Dan. Finish. Ini. Okay. Habis. Jadi, maaf lah tak sempat nak baca pun hari ni. Nanti kita akan tengok bagi untuk mutamathilain, mutaqaribain, mutajanisain ni lagi. Ada yang digelar kabir, ada yang digelar soghir dan sebagainya. Nanti kita buat latihan sikit. Bacaan lah. Bacaan ya. Okay. Baik. Bacaan Allah sambung Allah. Al-Qamar ke Ustazah? Qamar tak habis lagi kan? Kalau Tak tak habis habis. kita sambung lah. Okey. Kita sambung. Nanti dia ada cerita ni, apa, kabir ke soghir ke apa. Banyak lagi sebenarnya tajuk ni. Banyak lagi. Kita nak masuk bab 12. Okay sayang. Okay, dah. Mimi nak tutup dulu. Dah. Mimi nak tutup. Bye. 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 Tak nampak. Kita tutup dulu dengan tasbih kafar dan suratul Asr. Bye.